Cuba perhatikan kalimah illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Sebab di sana ada orang bukan Islam, dia banyak amal soleh dia. Kita dapati ada orang bukan Islam lagi kuat membantu orang susah, lagi hormat ibu ayah, lagi kuat sabar daripada kita orang Islam. Tetapi segala perbuatan baiknya itu tidak diterima oleh Allah, sebab dia tidak ada iman kepada Allah. Sebab itu syarat amal soleh untuk diterima adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, alhamdulillah. Jadi itulah sedikit sebanyak kita tadabbur sikit dalam surah Al-As. Bila Allah sebut tentang masa, maka insya-Allah kita berkekalanlah untuk menjadi orang yang beriman, beramal soleh, mengingat-ingat tentang kebenaran dan ingat-ingat tentang sabar. Allahu akbar. Ada orang bila diingatkan tentang sabar, dia lagi marah. Contoh, dia tengah marah, lepas orang cakap, sabarlah. Memang aku tengah sabar. Dia lagi marah. Kalau tak sabar ni, dah lama dah tengah sabar dah ni. Sabar macam mana lagi? Dah sabar dah ni. Allahu akbar. Siapa tu ya? Ibu-ibu ke? Oh geng, semua macam tu ya. Masya Allah. Tapi saya nak kongsi satu tip, yang mana bila anak saya guna, menjadi jugalah sekali-sekala, bukan selalu. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Biasanya sabar ni lawan marah, betul tak? Kalau kita nasihat orang jangan marah pun dia lagi marah. Janganlah marah. Mana ada marah? Dia lagi marah. Ini bukan marah, ini tengah sabar. Gelak tu macam biasa kan? Tapi Nabi bersabda, la taghdab walakal jannah, jangan marah, bagi kamu syurga. Allahu akbar. Balik ni test suruh anak sebut macam tu. Lepas ni kalau nampak Umi marah, mak marah, cakap jangan marah Umi, bagi Umi syurga. Agak-agak nak marah lagi tak? Subhanallah. Kalau sebut jangan marah saja lagi marah. Tapi memang bila anak saya sebut Umi jangan marah, bagi Umi syurga, okey, baik. Dia pandai guna teknik tu. Tapi subhanallah, sebab apa? Marah bukan satu pengajaran. Kita tetap tegur anak bila dia buat salah. Anak akan terkesan dengan nasihat, bukan dengan marah. Kalau kita marah-marah, yang dia dapat adalah kemarahan kita saja. Dan hati dia boleh jadi lebih keras selepas itu. Tapi kalau nasihat dengan baik, ingat-ingat tentang kebenaran dengan baik, maka itulah bentuk dirinya menjadi anak yang baik. Sebab itu kalau orang nasihat kita, janganlah marah, bagi kamu syurga, bila sebut tentang syurga, hati kita ni terus sejuk. Betul atau tidak? Saya pernah ada pengalaman, masa tu pergi umrah hujung tahun 2018. Itulah umrah pertama kali kami suami isteri. Ada sekali tu saya keluar untuk, dah nak masuk waktu, dah azan dah. Jadi pergi bulan 12, ramai dia macam musim haji kan. Jadi ditakdirkan saya dah batal wudu, jadi nak kena ambil wudu. Kan jauh tempat nak ambil wudu. Kalau Masjidil Haram ni jauh di Mekah. Kemudian bila dah selesai wudu, dah tak muat nak masuk, terus tak boleh masuk. Jadi solatlah di koridor luar tu. Koridor luar tu kan kotor sikit kan. Orang makan, orang lepak, pengemis dan sebagainya. Jadi bila time nak solat, orang di sebelah saya ni, saya pun tak faham dia cakap bahasa apa. Orang sebelah sana pun tak faham. Kan kadang tu kita ni jemaah di Mekah, di Madinah ni, kita bercakap macam itik dengan ayam. Betul kan? Semua tak faham bahasa. Kita cakap Arab pun dia tak faham. Kita cakap orang putih pun dia tak faham. Dan kita pun kadang tanya awak daripada mana, lagi dia tak faham. Allahu Akbar. Tapi ceritanya, masa tu saya ni duduk sini, tengah sebelah saya ni ada seorang wanita. Dia ada sejadah panjang lah. Lalu dia hampar dia seorang je. Dia pun berdiri. Sebelah sana pula ada wanita yang lain.
Dia tarik sejadah tu, dia hampa untuk 3 orang. Saya, orang tengah, yang dia ni. Dia main tarik macam tu. Dia nak cakap pun dia tak faham. Orang yang pemilik sejadah marah. Dia tarik balik sejadah, dia pun hampa balik. Lepas orang sebelah situ pula, dia bertegas juga. Dia tarik balik, dia hampa balik. Saya dibimbang bila nak semayang macam ni. Yang ni tarik, pemilik sejadah tarik. Dia kata ni sejadah dia. Akhirnya orang yang ketiga tu dia cakap apa? Al-Jannah, Al-Jannah, Al-Jannah. Orang ni pun yang tengah ni pemilik sejadah. Al-Jannah, Al-Jannah. Dia pun hampa. Lepas solat, yang ketiga tu dia solat sunat. Orang pemilik sejadah ni hampa penuh pada dia. Lepas tu dia cakap pada saya, Al-Jannah, Al-Jannah, Al-Jannah. Maksudnya dia ni dapat syurga insya-Allah. Saya nak cakap apa cerita ni? Bila pergi Mekah, pergi Madinah, masing-masing tak faham bahasa. Tapi bila sebut Al-Jannah, syurga, faham tak? Faham. Lepas daripada tu saya belajar apa? Macam mana nak selesai ada masalah, sebut Al-Jannah je, settle masalah. Dekat Mekah, dekat Madinah tu. Al-Jannah. Duduk orang sebelah, kita nak cakap apalah ni kan. Orang tak kenal. Cakap putih bahasa Arab semua dia tak faham. Sebut Al-Jannah. Saya buat macam ni. Al-Jannah. Oh, menangis-nangis, peluk-peluk. Bolehlah guna bahasa tu, senang. Al-Jannah. Macam tega sangatlah tu. Sebab Masya Allah, syurga bila sebut semua akan lebur. Kemarahan, pentekaran, apa saja, syurga. Lepas ni kalau ada orang marah, kita sebut la taghdab, jangan marah, walakal jannah, bagi kamu syurga. Kata ingat bahasa Arab, bahasa Melayu je lah. Takut ingat la taghdab, apa sambungan. Orang tu tak sempat dengar, dia dah marah dulu. Allahu Akbar.